University of Alabama di Amerika Syarikat. Dan saya sebut semua ini bukannya Universiti Islam, bukannya NGO Islam, tetapi adalah institusi pengajian di luar negara yang bukan milik orang Islam. Dan kajian itu dilakukan oleh orang bukan Islam yang neutral. University of Alabama, mereka buat kajian terhadap media. Mereka dapati bahawa jikalau seorang Muslim melakukan serangan keganasan dibandingkan dengan seorang non-Muslim yang melakukan keganasan. Cuba tuan-tuan dan puan-puan teka, kalau seorang non-Muslim melakukan keganasan, maka dia akan mendapat tajuk utama sebanyak 15 tajuk utama. Tuan-tuan dan puan-puan cuba teka je. Kalau seorang Muslim yang melakukan keganasan, berapa banyak tajuk utama yang akan dapat? Teka. Kalau non-Muslim 15. Kalau Muslim berapa? Teka je. Tuan-tuan dan puan-puan jangan risau. Kalau salah teka tak masuk neraka. Zero? Tak mungkin zero. Kalau non-Muslim buat keganasan dapat 15 headline. Kalau Muslim teka je. 100. Hampir. Kajian itu mendapati kalau seorang non-Muslim dia melakukan serangan keganasan, maka headlines yang dia akan dapat 15. Tetapi kalau serangan itu dilakukan oleh seorang yang beragama Islam ataupun dikaitkan dengan agama Islam, maka dia akan dapat 105 tajuk utama, headlines. Itu bersamaan dengan 357% perbezaannya. 357. Tuan-tuan dan puan, pernah baca tak kita di Malaysia, jikalau seorang imam, na'udzubillah, dia tak sepatutnya buat benda ini. Dia ambil duit masjid RM50, RM10, dapat tak tajuk utama? Dapat. Cuba tuan-tuan dan puan pergilah dekat social media, tengok dekat laman berita tu, portal berita itu. Oh, waktu itulah pelbagai hantam. Tetapi tuan-tuan dan puan, saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan yang ada di sini. Saya nak tengok, buktikan bahawa Islamofobia itu juga wujud di Malaysia. Berapa ramai di kalangan kita di sini yang pernah baca ataupun tahu bahawa ada seorang pastor tak jauh, bukan di Amerika, bukan di Afrika, seorang pastor di Singapura yang bernama Pastor Kong Hee, yang dia telah disabitkan kesalahan oleh Mahkamah Singapura kerana songlap duit gereja sebanyak Singapura dolar 50, bukan ringgit, 50 juta. Pernah baca tak? Kenapa tak pernah baca? Kerana walaupun media ini melaporkan, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ringkasan berita. Kalau imam curi duit 10 ringgit, tajuk besar. Tetapi 50 juta dibandingkan dengan 10 ringgit, mana satu jumlah lebih besar? 50. Saya tak justify yang curi 10 ringgit. Jangan kata 10 ringgit. Kalau curi RM1 pun salah tetap bersalah. Tak kira dia imam ke ustaz-ustazah. Betul ke tidak, tuan-tuan dan puan-puan? Tetapi persoalan kita ialah apa? Persoalan kita ialah, kenapa kalau imam yang curi RM10 tajuk utama, tetapi kenapa pastor, kerana dia bukan beragama Islam, maka dia tak ada tajuk utama? Kenapa tak mendapat liputan begitu luas dibandingkan dengan seorang Muslim? Simple. Kerana itu Islamofobia. Nak saya buktikan lagi. Saya akan buktikan Islamofobia, baru saya bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan kesan Islamofobia. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, ramai di antara kita tak sedar. Yang duduk dalam masjid sekarang, yang duduk di surau, yang sedang menonton, majoriti kita terkena kesan Islamofobia. Tapi kita tak sedar kita kena. Saya akan jelaskan bagaimana nak tahu kita kena Islamofobia tu. Kesan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, saya datangkan kajian demi kajian. Apa yang saya kod ini ada rakaman. Siapa nak tengok, pergi ke Facebook saya dan tengok kembali. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh cari. Saya boleh bagi rujukan, semua ada. Ada di dalam phone saya. Tuan-tuan dan puan-puan, Council American Islamic Relation, CARE, singkatannya CARE, dengan University of Berkeley di Amerika Syarikat, mereka buat kajian bersama. Satu NGO Islam dengan satu universiti di Amerika, mereka buat kajian dan mereka dapati
Dari tahun 2008 sehingga ke 2013, dalam tempoh 5 tahun lebih itu, mereka dapati di Amerika Syarikat terdapat 74 organisasi di Amerika Syarikat yang memiliki akses kepada dana berjumlah 206 juta dolar Amerika. Mereka memiliki akses kepada dana berjumlah 206 juta dolar. Apa tujuan dia? Untuk buat kebajikan? Bukan. Kajian itu jelas mengatakan mereka memiliki akses, 74 organisasi itu memiliki akses kepada 206 juta dolar itu. Tujuannya ialah, dan mereka namakan ini sebagai Islamophobia Inc. Corporation 2.0. Fear Incorporation 2.0. Kerana tujuan dana itu diwujudkan 206 juta kepada 74 organisasi terpilih ini, tujuannya tidak lain tidak bukan adalah to manufacture lies and accusations towards Islam. Untuk mewujudkan penipuan terhadap agama Islam dan Muslim serta kebencian kepada agama Islam dan Muslim. Itu tujuan dia. Tuan-tuan dan puan, ini kajian akademik ya. Kita bila nak bercakap, kita datangkan hujah akademik. Kita bukan kata main sembrono, tak ada. Tuan-tuan dan puan, 2008 hingga 2013. Dan saya nak tanya lagi, tuan-tuan dan puan cuba teka, berapakah jumlah wang yang dibelanjakan oleh Pentagon? Tahu Pentagon? Kementerian Pertahanan Amerika Syarikat. Berapakah dana yang mereka belanjakan untuk mencipta dan mewujudkan beberapa video propaganda palsu tentang Al-Qaeda dan ISIS? Cuba teka. Teka je. Dan semua ini, tuan-tuan dan puan, jangan risau, ada dalam news. Dan sampai hari ini Pentagon tak pernah menafikan. Untuk cipta beberapa video je. Video je pun upload dekat YouTube. Rasa-rasanya berapa duit mereka belanjakan? Tekalah, jangan macam tu. 2 juta? 50 juta ringgit ke dolar? Dolar. Tak cukup, up lagi. 100 juta? Tak cukup, up lagi. Bilion tu duit Malaysia, yes. Tuan-tuan dan puan, didedarkan oleh kontraktor yang Pentagon upah untuk buat video itu. Tuan-tuan dan puan, sebab tu kita kena faham, tak semua non-Muslim ini jahat. Ada yang jahat, mereka bersyubhat, ada, kita tak nafikan. Tapi jangan lupa pula, ada juga orang Islam kita yang jahat juga, bersyubhat dengan mereka. Tuan-tuan dan puan, non-Muslim ni ramai di kalangan mereka, fitrah mereka rasa tak boleh diteruskan penipuan macam tu. Mereka nak tak nak, mereka kena dedahkan. Dan ini didedarkan oleh kontraktor Pentagon sendiri. Tuan-tuan dan puan, kalau dia menipu, Pentagon sue dia, defamation. Habis cerita. Pendedahan yang beliau lakukan adalah Pentagon membelanjakan 500 juta dolar Amerika. $500 million. Maksudnya kalau duit Malaysia, tadi bilion betul, hampir 2 bilion ringgit Malaysia, untuk mencipta beberapa video palsu propaganda terhadap ISIS dan Al-Qaeda untuk masyarakat dunia membenci Islam dengan Muslim. Tuan-tuan dan puan, hanya untuk orang yang berfikir ya. Yang tak berfikir tu tak berfikir lah. Tak ada apa nak difikirkan pun. Tuan-tuan dan puan, fikir sejenak. Pengganas ini, tujuan dia nak melakukan keganasan. Pengganas ini, fokus dia nak buat keganasan saja. Tuan-tuan dan puan pernah tengok tak? Dan tuan-tuan dan puan, kita sebagai Muslim, kita condemn apa jua bentuk keganasan membunuh orang yang tidak bersalah. Kita dalam Islam, kita clear cut. Kita tak menyokong. Tak kira apa agama, dia justify macam mana pun, non-Islamik. Tapi tuan-tuan dan puan, untuk kita yang berfikir, dan untuk orang yang nak berfikir saja, pernah tengok tak video ISIS ni? Ketika mereka nak membunuh juru terbang Jordan itu, saya tak pasti berapa ramai yang tengok, tapi saya ulang balik, sebab jangan tengoklah. Kalau belum tengok, jangan tengoklah. Sebab sangat ngeri. Tuan-tuan dan puan, kalau nak bunuh seorang tahanan, bunuh je lah.
Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa ISIS, fikir ya, kenapa ISIS mereka letakkan juruterbang tentera udara Jordan itu di dalam satu sangkar untuk membunuh dia? Mereka letakkan api, bukan api dulu, mereka letakkan minyak, minyak tanah, mereka letakkan sambungannya panjang tu, beberapa arah, subhanallah, beberapa arah. Dan diletakkan juruterbang itu di dalam sangkar. Kemudian tuan-tuan dan puan, mereka bakar dari hujung. Lepas tu ada kamera dengan siap dengan Jimmy Jab lagi. Mereka ambil nampak macam ada special effect. Tuan-tuan dan puan, ini kesan apa? Ini special effect tau. Ini special effect Hollywood punya. Hollywood punya. Tuan-tuan dan puan, dan perasan tak, setiap tahanan ISIS, sebelum mereka nak bunuh, sebelum mereka nak shoot, mereka akan pakaikan mereka pakaian panduan berwarna oranye. Dan kalau tuan-tuan dan puan perasan juga, pakaian panduan berwarna oranye itu juga merupakan warna yang dipakai oleh tahanan di Guantanamo Bay, Cuba. Tahanan-tahanan yang ditahan oleh tentera Amerika Syarikat. Dan tuan-tuan dan puan perasan tak? Saya tak pasti tuan-tuan dan puan ada baca ke tidak. Ini untuk orang yang berfikir juga. Mereka buat serbuan, tentera Syria, mereka buat serbuan ke atas camp ISIS. Dan mereka dapati, di dalam camp ISIS itu, gudang mereka, senjata-senjata mereka, semuanya made in USA. Made in USA. Dan tuan-tuan dan puan, bayangkan, ISIS, mereka boleh travel beribu-ribu kilometer untuk melakukan serangan di sebuah negara yang asing, tetapi Israel sebelah dia tak pernah serang. Pernah fikir tak? Saya bukan kata mereka kena serang Israel, jangan salah faham. Maksud saya ialah, secara logiknya, kalaulah mereka ini kononnya nak mempertahankan Islam, tuan-tuan dan puan tahu tak, lebih ramai orang Islam yang mati di tangan ISIS berbanding dengan non-Muslim. Logiknya begitu. Dan saya tak mau cakap sekadar macam tu. Nanti kan orang cut and paste, mereka kata, oh ni Brother Fidel sokong keganasan. Saya tak. Allah.